jalan yang boleh, pejabat menteri ke, pejabat PM ke, pejabat agung ke. Ya. Boleh Ustaz? Online? Boleh. Dia orang abang nak masuk pasal dia ingat tak ada. Oh. Dia orang dah masuk tampilan laptop ni. Alhamdulillah. Oh tu dah online? Dia on itu. Dia nampak dah live di Facebook masing-masing. Dia orang pun boleh masuk. Saya tak berapa faham sangat live Facebook ni. Saya tak tahu. Kita bagi dia orang masuk dulu. Dengan live. Dia orang pun share dan masuk memahami puasa tu. Tapi comel puasa tu. Tak, dia kena buka Facebook. Buka Facebook, lepas tu kita kena tengok tempat live tu. Kemudian baru kita share. Kita share tu dia kirangkan sayang orang pun keluar di sekeliling dia orang. Oh, ada drama puasa lah. Tengok kat sini. Dia nak pun masuk. Live lah. Live. Abang tengok video semua tu 9,000 Nampak. Ada banyak tak mesti gelang tu. Lepas tu Samsul Rarau lah. Dengan Samsul Rarau ada sekali. Dia masuk tapi Ustaz tak ada. Dia akan tempat ni dia tahu kita stand by. Terus sekejap lagi keluar ke dalam tu. Dia orang berbuat di bawah tu. Dia orang checking di bawah sama-sama dia orang. Sawah semua ni kan tu tempat lalu di mana gerangan nak bawa kita. Live kat Payung Pak Abah tu dekat Badan Tara tu. Ini kita kata awas CCTV tu. Assalamualaikum. Katalah belakang rumah raya ni. Test audio dulu. Tak pun tak kenal lah. Ada kelak ini nanti sekali kita akan masuk ke lepas tu Skudai. Pada bangsa daripada tenaga Jordan daripada Mesir daripada Islam ada dalam dengan suara burung daripada dengan suara burung Dia pun masuk. Dia cakap ni cakap dengar Allah dah. comel share comel Pagi Ustaz, matahari naik belah sana tu. Allahu Akbar. Matahari naik tadi. Memang cantik pagi. Alhamdulillah. Comel share dah. Selalu sampai berapa Ustaz nak mula?
Oh, Gambar kubah tu nampak tak? gambar tu tak nampak sangat ya. Saya akan beritahukan tentang kita yang ada terbang tu. Okay, saya pelan-pelan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian daripada seluruh Malaysia, pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita, sehinggalah kita dapat bersiaran lagi petang ini. Dan saya memohon maaf kerana kita punya line tak berapa nak lancar. Atas sebab itulah kita cuba bawakan majlis ilmu petang ini di luar sikit kebiasaan kita. Dan ramai kawan-kawan tanya tu, seperti Zul, Nozura, terima kasih Abang Haslin, Nur Kasih, terima kasih, rakan-rakan yang ada bersama dengan kita pada petang ini. Ada orang tanya kat mana tempatnya tu. Tempatnya ni di belakang rumah saya sahaja. Di belakang rumah saya sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan ya baik. Sahabat-sahabat sekalian, share dahulu sebanyak-banyaknya. Ada kawan-kawan menunggu sejak pukul 5 tadi. Sekarang barulah dapat masa untuk kita bersiaran. Dan petang ini insya-Allah Cik Harif, Abang Azizi, kita nak bincangkan satu tajuk, iaitulah memahami puasa. Ni dah nak puasa lebih kurang 8 hari sahaja lagi. Kita nak bincanglah tajuk secara ringkas sahaja, secara umum, iaitulah memahaminya puasa. Dan bila sebut puasa ni, kita tahu Cikgu Din ya, kawan-kawan kita di sini yang menonton siaran kita ni tentulah orang yang biasa dah puasa. Bahkan ada hari ni yang puasa tu. Ada yang puasa tu ya, ada yang puasa menunggu berbuka sambil tengok kuliah kita ini. Okey, baik. Apa yang nak kita bincang tentang memahami puasa ni ialah, pertama, puasa ni agaknya apa? Sila Kak Salmi, Rashid Redha, agaknya puasa ni apa dia? Sila. Soalan mudah saya tu. Apakah maksud puasa? Terima kasih Tuan Razli, anak serigala pengakap kita pun ada. Nur Syahirah, terima kasih Syahirah. Begitu juga sahabat saya Khairiah, terima kasih Khairiah. Rakan-rakan sekalian, saya tanya soalan yang ringkas saja. Apakah maksudnya puasa? Ya. Apa dia maksud puasa? Ya. Silakan. Apakah boleh dengar jelas suara ya? Boleh dengar jelas ya suara? Nurul, Syarmin, Cikgu, boleh dengar jelas suara Cikgu? Sahabat-sahabat sekalian, boleh dengar jelas ke suara? Saya tak dapat respon apa-apa ni. Ya, baik. Terima kasih Kak Saadah daripada Putrajaya. Terima kasih Kak Saadah ya. Okey, baik. Sahabat-sahabat sekalian, bila sebut puasa, betul. Betul. Maksudnya puasa ialah tahan diri. Menahan diri. Maknanya bila sebut tahan diri ni, tahan dari apa? Kata ulama, pertamanya tahan daripada kehendak nafsu.
Sebab puasa bukan sahaja maksudnya secara tersurat tahan diri daripada apa yang ditegah oleh syarak ketika berpuasa. Tetapi yang lebih lagi ialah ruh kepada puasa itu kita nak didik nafsu kita. Maka ulama kata pertamanya bila sebut puasa, puasa tak lain tak bukan ialah tahan diri. Tahan diri. Tetapi nak faham dengan lebih jelas, apakah maksud puasa ni sahabat-sahabat sekalian? Tak lain tak bukan ulama dia bahaskan definisinya. Ulama bahas dari segi definisinya puasa itu. Apa katanya ulama? Jangan lupa, bila sebut puasa, Wan, daripada Perak, kawan saya, Hassan Lok Ching, Ibu Radin daripada Johor, jangan lupa, bila sebut puasa, dia mesti ada 3. Dia mesti ada 3. Pertama apa dia? Pertama, tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 7 perkara yang batal puasa yang akan kita bincang sekejap lagi lawan. Jadi pertama, daripada 3 perkara yang membawa faham kita maksud puasa, pertama, awak tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. Tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. Ada 7 perkara yang akan kita sebut sekejap lagi. Kedua syaratnya juga, tahan diri tadi tu tak lama, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Dia hanya bermula terbit fajar subuh tadi, sehinggalah ke terbenam matahari petang karang, yang tak lama dah ni nak masuk maghrib. Itu tempohnya. Awak tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. Ada 7 perkara yang kita nak bincang kejap lagi. Dan tempoh awak tahan diri itu tak lama. Bermula subuh tadi, terbit fajar subuh tadi, sehingga terbenam matahari karang, masuk maghrib. Itu je tempoh dia, tak lama. Makna malam kita dah boleh makan minum. Malam kita dah boleh bersama isteri, suami, ataupun apa-apa yang ditegah dalam tempoh tadi. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Dua Cikgu Din ya, 2. Ketiga ialah disertakan dengan niat. Disertakan dengan niat. Maknanya 3 perkara ni Cikgu Din, kalau kurang salah satu sahabat-sahabat sekalian, maka tidak dipanggil puasa. Maknanya faham dah kita sekarang. Bila sebut puasa, dia mesti ada 3 benda, 3 elemen. Pertama, awak tahan diri awak daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Ada 7 benda yang boleh batal puasa kita. Satu. Kedua, di samping awak tahan diri daripada perkara batal puasa tu, awak kena tahu tempoh nak tahan diri tu tak lama. Terbit fajar yakni subuh sampai terbenam matahari karang. Ni kita ni berlatar belakangkan Tasik. Kalau tengok betul-betul ada kerbau tu. Ada kerbau, adanya bangau. Baik. Nanti kita tengok matahari terbenam. Tempoh terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saja tempohnya. Dan disertakan dengan niat. Kena berniat. Kalau kurang salah satu saudari Maziah saya, daripada 3 perkara tadi tu kita kurang satu. Contohnya, kita sudah tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. Okey, bagus. Dan kita pula tahan diri itu daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, subuh sampai maghrib sekejap lagi. Betul dah. Itu dah cukup syarat dah. Cuma kita tak ada syarat ketiga, iaitulah berniat. Kita tak niat. Contohnya, bangun pagi tadi kita tak makan, tak minum, tak bersetubuh dengan isteri, tak muntah dengan sengaja, tidak datang haid dan nifas, tidak murtad atau gila, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga dan lainnya. Maknanya, kalau kita tak buat perkara itu, cuma kita tak niat, dekat nak masuk maghrib dah, lagi 10 minit nak maghrib, kita kata,
Aku ni tak makan, tak minum, tak ada buat apa-apa, alang-alang dah dekat nak maghrib, niat puasa lah. Tidak sah, Cikgu Din. Tidak sah, sahabat-sahabat sekalian. Kerana dia mesti ada 3 benda barulah dipanggil puasa. Dan niat ni pula kita akan bahas kejap lagi. Mengikut mazhab Imam Syafi'i macam mana. Diihtiyat kepada mazhab lain seperti mazhab Maliki bagaimana pula, kita akan bincang sekejap lagi. Cuma sekarang Kak Roslah, sekarang saudara Wang Zaman, saudari Wan Haryani saya, Haigistun, Abdul Jani, adik Sabrina, kena ingat. Bila sebut saja puasa kena ada 3 benda ini ya. Saya ulang. Ni nak faham betul-betul ni. Kita akan ulang banyak kali kuliah kita ni supaya bila masuk nak puasa nanti kita faham betul. Faham betul-betul apa yang kita nak laksanakan ibadat puasa itu. Saya ulang sekali lagi. Bila sebut puasa mesti ada 3. Pertama, tahan diri daripada perkara batal puasa. Ada 7 perkara. Kedua, tempoh awak tahan diri itu tak lama. Hanya bermula subuh tadi sampai terbenam matahari karang. Sampai terbenam matahari karang, itu tempohnya. Dan ketiga ialah kamu mesti berniat. Kita kena niat. Kalau kurang salah satu daripada 3 perkara itu, kurang satu saja, maka tidak dinamakan puasa. Tidak dinamakan puasa. Okey, baik. Ini maksudnya puasa. Dan puasa ni pula disyariatkan, diperintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita lah umatnya baginda. Bila? Ketika umur Nabi 55 tahun. Ketika umur Nabi kita 55 tahun. Tahun kedua hijrah. Pasal Nabi hijrah umur 53. Masuk tahun kedua hijrah, 2 tahun duduk di Madinah, umur Nabi 55, maka turun perintah suruh puasa. Apa ayatnya? Apa ayatnya sahabat-sahabat sekalian? Di samping share video ni sebanyak-banyaknya nak ambil berkat waktu nak berbuka dan ni ada yang berpuasa hari ni ya. Share dulu sambil fikir soalan yang saya tanya tadi. Fikir soalan yang saya tanya tadi apa dia? Apakah dalil suruh puasa dalam Al-Quran? Silakan. Abang Izam. Abdul Jani. Apa dalilnya nas Al-Qurannya suruh puasa? Waalaikumsalam Hasmadi. Selamat datang. Terima kasih. Dalilnya tak lain tak bukan daripada suratul Baqarah yang kita baca tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana orang-orang dulu, kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana orang-orang dulu pun puasa juga. Orang-orang dulu pun puasa juga. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Maka ayat ni nak beritahu kita, puasa ni ada nas, ada perintah dalam Al-Quran. Dan turun ayat suruh puasa ni ketika umur Nabi 55 tahun. Nabi dah hijrah di Madinah dah. Cuma bila umur Nabi 55 tahun disuruh puasa, adakah sebelum tu Nabi tak puasa? Situ soalannya. Adakah sebelum itu, sebelum umur Nabi 55, Nabi tak puasa kah, saudari Azlinda? Nabi kita tak pernah tahukah ibadat puasa sebab umur 55 barunya perintah puasa turun? Ni yang kita baca nas tadi. Ni yang kita baca ayat Al-Quran tadi. Apa disebut oleh Allah? Kama kutiba alal ladina min qablikum,
Seperti mana juga orang dulu sebelum kamu kena puasa. Maknanya dulu sebelum turun perintah puasa kepada kita ketika umur Nabi 55 itu, orang dulu sudah puasa dah, Cikgu Din. Nur Zura, Kak Maziah, Wan Hairoyani, rakan-rakan semua sekali. Maknanya kama kutiba alal ladina min qablikum. Seperti mana orang dulu sudah puasa dah. Kata ahli tafsir, seperti Imam Tabari kah, Imam Qurtubi kah, apa disebut oleh mufassirin atau scholars dalam bidang tafsir, katanya orang pertama yang puasa atas muka dunia tak lain tak bukan ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam orang mula-mula puasa. Jangan lupa tu Cikgu Din. Jadi maknanya ibadat puasa sudah lama. Cuma yang kita puasa diturunkan perintah pada Nabi kita ketika umur Nabi 55 tahun itu ialah puasa yang paling sempurna. Tata caranya, kaifiatnya, ibadat puasanya yang paling sempurna nak compare dengan ibadat puasa orang dulu sejak zaman Nabi Nuh itu yang kita dah sebut tadi. Inilah puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Puasa yang kita buat tata caranya sebagaimana ditunjuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka fahamlah kita sekarang, sahabat-sahabat sekalian, ya, puasa ni sudah lama dah ibadatnya ada sejak manusia dicipta Allah. Kata ahli tafsir, orang pertama puasa siapa kita dah sebut tadi? Nabi Nuh alaihi salam. Dan perintah puasa ni turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ketika umur Nabi 55 tahun, tahun kedua Nabi duduk di kota suci Madinatul Munawwarah. Ini maksud puasa. Dan ini jugalah dalil pensyariatan bilanya puasa tu diperintah kepada kita. Baik. Setakat ni sahabat-sahabat dah jelas. Dah boleh tulis balik nota maklumat di bawah itu untuk dikongsi sahabat-sahabat. Dan share juga video ni sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Untuk ambil manfaat majlis ilmu petang ini. Petang ini. Baik. Dan bila sebut puasa, siyam, tentu kita akan bincang juga apa maksud Ramadan. Sebab puasa tu jatuh bulannya Ramadan. Yang lebih kurang 8 hari saja lagi kita nak masuk bulan Ramadan ni, Cikgu Din, Azlinda. Ramadan. Apa maksud Ramadan? Ramadan ni kata ulama seperti Allamatus Sya'rawi ni satu alim besar dalam bidang tafsir. Meninggal dah tuan-tuan. Lebih kurang 26 tahun yang sudah meninggal Allamatus Sya'rawi. Lalu Sya'rawi ni dia pernah sebut tentang definisi Ramadan. Ramadan tu apa maksudnya? Katanya ialah batu kerikil. Batu kerikil. Mana batu saya nak buat contoh ni? Takut jemaah kita di sini, sahabat-sahabat yang ada tengok kuliah petang ni tak kenal batu. Tunggu sekejap, saya ambil batu. Cuba tengok. Ni apa dia, Cikgu Din? Cikgu Din, apa dia ni, Cikgu Din? Ini batu. Bayang tuan-tuan, saya mengajar nak suruh tuan-tuan faham dan tak lari ke mana-mana, nak suruh duduk depan skrin ni sampai tunjuk ni batu. Walhal sahabat-sahabat dah kenal. Kalau tak kenal juga ni batu, saya tunjuk satu lagi. Ni batu. Okey.
Okey, saudara Alwi dah kenal. Lia pun dah kenal batu, dah kenal. Okey, baik. Ya. Baik, ini batu. Ramadan maksudnya ialah batu kerikil yang dipanah terik matahari ni. Matahari teriknya dipanah sampai panah batu ini. Sampai panah batu itu. Itu katanya Allamatul Sya'rawi kata, itulah maksudnya Ramadan. Batu kerikil yang dipanah terik matahari sehingga panaslah batu itu. Kita semayang Jumaat. Ni bulan sudah lah. Kita dah sebulan dah tak dapat semayang Jumaat ya. Kita semayang Jumaat, tiba-tiba lepas semayang selipar hilang, sepatu hilang. Kita pun berjalan kaki, tak ada lapik selipar, tak ada sepatu. Jalan kaki ayang. Jalan kaki ayang tu panah Cikgu Din. Batu tengah hari ni panah terik pula. Panah terbakar kaki kita. Itu maksud Ramadan. Maknanya kata Sya'rawi, Ramadan bermaksud batu kerikil yang dipanah teriknya matahari. Panah sangatlah Ustaz. Itu maksud dia. Itu maksudnya. Dan katanya Qadhi Iyad ni ulama kita, scholars kita. Termasuk Ibn Hajar Al-Haytami. Ketika mengulas tentang satu hadis Nabi berkaitan dengan puasa, apa kata Qadhi Iyad dan juga Ibn Hajar Al-Haytami? Katanya, maksud yang disebut dalam hadiskah ataupun tentang Ramadan inikah, dia bukan sahaja maksud tersurat. Dia juga maksud tersirat. Kalau batu kerikil tu panah, terik, yang tersiratnya ialah orang puasa bulan Ramadan, sedangkan maksud Ramadan itu panah terik, batu yang dipanah terik matahari, terbakarlah kaki kita kalau pijak, hilang selipar, hilang kasut di masjid selepas semayang Jumaat itu, ia nak bawa maksud orang yang berpuasa dibakar dosa-dosanya. Itu dia. Itu dia Abang Dr. Zain saya. Itu dia Haji Arsyad Al-Makki saya. Mana orang puasa bulan Ramadan, Ramadan tu maksudnya batu kerikil yang dipanah terik matahari. Ini batu. Saya tunjuk sekali lagi, takut ada yang tak kenal batu. Saya tunjuk dua-dua supaya yakin. Batu. Tu dia. Suka Cikgu Din ya. Bukan tuan-tuan nak suruh tuan-tuan rasa menarik dia dengar kuliah ni. Apa nak jadi pada saya di sini, biarlah apa jadi pun. Asal tuan-tuan dapat catat, dengar dengan menarik, sampaikan pada orang lain. Sampaikan pada orang lain. Ya. Lalu secara tersiratnya ialah sesiapa yang berpuasa diampunkan dosanya. Bulan Ramadan dibakar dosanya. Faham dah sekarang Narzura. Faham dah sekarang Haigastone. Nama pun dah Haigastone. Betul. Ini batu namanya Haigastone. Itu maksud saya ya. Itu maksudnya saya. Lalu Ramadan maksudnya ialah batu kerikil dipanah terik matahari. Sehinggakan siapa yang puasa, siapa yang puasa maka dibakar, dihapuskan ya, dihapuskan dosa-dosanya. Okey, sekarang kita dah faham apa maksud puasa. Kita dah faham juga apa maksud Ramadan. Waalaikumsalam Kak Pah saya. Okay, salam kepada ayah umar. Alhamdulillah. Ya. Okey, tuan-tuan, dalam kuliah ni kena duduk diam-diam. Penasihat agama Sultan Terengganu kita pun ada ni. Ya, Datuk Syed Umar Al-Aidarus ada sama dengan kita tuan-tuan ya. Tulis yang baik-baik di bawah, kongsi ilmu kita, ramai yang mengambil manfaat majlis ilmu kita ini. Okey baik. Okey baik Kak Pah ya. Alwi, kita dah sebut tadi maksud puasa mesti ada 3. Tahan diri daripada perkara batal puasa.
Bermula terbit fajar sampai terbenam matahari tak lama. Subuh sampai maghrib saja. Dan ketiga, mesti niat. Kita dah sebut juga puasa bila disyariatkan. Oh, ketika umur Nabi 55 tahun. Sewaktu Nabi dah 2 tahun duduk di Madinah, turun ayat suruh puasa, iaitulah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang kita dah baca tu. Kemudian kita dah bahas juga petang ini apa dia maksud Ramadan. Kita petik kata-kata satu alim besar dalam bidang tafsir, iaitulah Allamatu Sya'rawi, dah meninggal dah lebih kurang 26 tahun kah atau 29 tahun yang sudah. Tahun 98 dulu meninggal. Jadi alim besar dalam bidang tafsir ini, Sya'rawi, mengatakan Ramadan ialah batu kerikil. Batu kerikil yang dipanah teriknya matahari, dipanah terik matahari. Sehingga kita pegang, Allah panahnya Cikgu Din. Tu dipanggil batu kerikil yang dipanah terik matahari, ataupun disebut ramad. Ramad. Ra, mim, da. Ramad. Nanti sekali lagi saya datang bawa whiteboard di belakang, saya tulis ra, mim, da. Ramad contohnya. Jadi Ramadan, Ramad ini batu kerikil yang dipanah terik matahari. Ia nak membawa maksud kepada kita seperti kata Qadhi Iyad dan Ibn Hajar Al-Haytami, bahawa apabila disebutnya tersurat pada hadis-hadis yang dilafazkan terutama tentang Ramadan ni, dia juga nak membawa maksud tersirat. Dia bukan saja batu yang panah dipanah terik matahari, tetapi dia membakar dosa-dosa manusia bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Okey. Sekarang dah jelas. Sekarang semua dah tahu. Dah jelas, dah yakin, dah tahu, dah faham. Alhamdulillah. Cuma bila sebut puasa, ada orang tanyalah. Dia kata tu, kami nak derma darah di IJN, di Pusat Darah Negara ya. Nak derma darah di Pusat Darah Negara. Apakah boleh? Satu. Tu kami ni sakit gigi sangat. Ngak. Sakit gigi. Apakah boleh cabut gigi, batal ke tidak kami puasa? Dua. Tu saya ni asma kuat lah. Lelah. Lelah. Maka ambil inhaler spray ke dalam tekak tu. Kebetulan inhaler habis, dia ambilnya bagon tu Cikgu Din, di spray ke dalam tekak. Apakah batal puasanya? Jadi soal fatwa, soal hukum berkenaan dengan puasa dan permasalahannya, kita akan sambung dalam siri berikutnya. Cuma hari ini apa yang kita nak belajar tak lain tak bukan, iaitulah asas memahami, kenal puasa itu. Ya, kenal puasa itu. Kita nak kenal puasa itu. Baik. Kita tak lama nak bersiaran ni, lebih kurang 15 minit saja lagi. Sebelum maghrib kita nak berhenti. Kerana rakan-rakan ada yang berbuka puasa tu. Baik. Ni maksudnya puasa dan maksudnya Ramadan. Cuma bila betul Cikgu Din. Ni saya buat contoh lah bagon. Kalau tak ada inhaler, apa hukumnya, contoh ya. Cuma bila dibahas tentangnya puasa, ada juga fuqaha kita, alim fiqh kita, dia susun satu susunan peraturan atau syarat sah puasa. Maknanya Cikgu Din, syarat sah puasa ada, kita akan jumpa dalam kitab-kitabnya fiqh. Begitu juga syarat wajib puasa. Syarat wajib puasanya lebih menjurus kepada orang macam mana yang wajib puasa. Kita ni sendiri Cikgu Din, kita ni sendiri, sahabat saya Nur Hasni, Rosimah Harun, kita ni sendiri entah tak wajib puasa. Sebab apa pula Datuk kata begitu tu?
kami dah semangat dah nak puasa lagi 8 hari ni. Sebab takut-takut tak cukup syarat. Makna orang puasa ni ada syarat? Ada. Berapa syaratnya? 3 syarat. Kalau tak ada 3 ni atau kurang salah satu Cikgu Din, tidak wajib dia puasa. Maka sahabat-sahabat sekalian, yang petang ini ni, yang bersiaran dengan saya ni di tepi tasik belakang rumah saya ni, ya, belakang rumah saya ni. Kita nak bincang apa syaratnya puasa. Syaratnya puasa, syarat puasa. Ada 3 syarat wajib puasa. Pertama, orang yang nak puasa ni wajib Islam. Mesti agama Islam. Kalau agama selain Islam sakinah, tak wajib puasa. Nanti satu Ramadan, jangan pula kita tanya kawan di pejabat, Kumar, awak ni puasa ke tak hari ni? Dia kata tak puasa tu, Astaghfirullahalazim Kumar, apa nak jadi awak ni? Tahun lepas tak puasa dah, tahun ni pun tak puasa juga. Jangan Cikgu Ding. Jangan. Sebab syarat wajib puasa mesti Islam. Mesti Islam. Orang bukan Islam tidak wajib puasa. 1. Hendaklah syarat pertama ialah wajib ke atas orang Islam. 1. Kita ada syarat ni cukup. Tengok syarat kedua. Apa syarat kedua wajib puasa? Iaitulah akil balik. Akil balik. Tempat kita ni pelik Cikgu Ding. Kalau sebut akil mesti balik. Kalau sebut akil, mesti balik. Akil balik. Walhal akil itu lain, balik itu lain. Akil berakal. Balik sampai umur. Ada orang sampai umur tapi akalnya tak ada. Ada orang ada akal, belum sampai umurnya. Tetapi nak beri faham mudah ya, Adiza, Kak Ruzi, nak beri faham mudah, tak apalah. Syarat kedua, akil balik. Biar mudah begitu. Akil balik. Maknanya kalau seorang itu belum akil balik, tidak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa, sah. Dia dapat pahala. Cuma wajib tak boleh. Tak boleh diwajibkan padanya. Kerana syarat orang yang puasa mesti Islam. Dan syarat keduanya ialah akil balik. Akil balik ni pula Sakinah, Kak Wan daripada Hulu Langat. Akil balik ni, berapa umurnya orang akil balik? Kalau laki-laki mengikut kebanyakan perbahasan kitab fiqh, tandanya keluar mani, bermimpi keluar mani, balik dia. Barangkali tempat kita ni dalam 13 tahun, tingkatan 1, 14 tahun, tingkatan 2, bermimpi keluar mani, itu tanda balik. Kalau wanita, anak-anak gadis kita itu, mereka tanda baliknya datang period pertama, datang haid pertama padanya. Bila datang haidnya bagi wanita, bermimpi keluar maninya bagi anak laki-laki, itu tanda balik. Maka dia wajib puasa. Cuma balik ni kadang-kadang berbeza umur lah ya. Ada orang awal sikit, ada orang kemudian sikit Cikgu Din. Kata guru saya, ada pernah berlaku di tanah air ni, orang tu umur 60 tak balik lagi. Terperanjat kita dengar Cikgu Din. Kenapa pula umur 60 belum balik lagi ni? Rupanya dia tak pernah semayang, tak pernahnya puasa, tak pernah mengaji Quran. Jadi orang-orang tak semayang, tak puasa, tak mengaji Quran, kita tak kata dia jahat Cikgu Din. Kita nak sangka baik. Boleh jadi belum balik kot. Belum balik walaupun 60. Buktinya tak balik, tengok semayang pun tidak. Pergi pasar malam pakai seluar pendek. Ini contoh Cikgu Din ya. Contoh Kak Ruzi, contoh Kak Wan Jadidah. Itu syarat kedua, syarat wajib puasa, Islam dan akil balik. Syarat ketiga iaitulah ia mampu berpuasa. Dia sudah Islam, dia sudah akil balik tapi tak mampu puasa. Maka siapa tak mampu puasa, tidak wajib puasa. Ibnu Abbas, pupu Nabi, Abdullah bin Abbas, kita baca dalam hadis, dalam riwayat pun menyebut, beliau apabila umurnya lanjut sudah tak puasa kerana tak ada kemampuan. Itu yang dibayar dengan fidyah tu.
Itu yang dibayar fidyah bagi orang yang tak mampu puasa. Ni kita akan bincang dalam sesi berikutnya nanti, hukum, fatwa, persoalan ringan tentang puasa. Ya. Jadi atas dasar itulah, kalau ada 3 syarat ini, Islam, akil balik dan mampu berpuasa, maka wajib puasa. Ada setengah orang kita tengok dia tak puasa. Kita kata, kenapa tuan tak puasa? Dia kata, macam mana saya nak puasa tu? Saya dengar perkataan puasa pun pensang saya. Mari ketua lembek kaki. Tu dia. Orang begini tak wajib puasa. Yang jadi wajib bila cukup 3 syarat. Agamanya Islam, akil balik dah dia, dan mampu berpuasa. Inilah sahabat-sahabat sekalian, kita dah sebut riwayat Ibnu Abbas. Bila umurnya sudah banyak, beliau tidak berpuasa seperti lazimnya. Kerana tiada kemampuan, maka dibayar fidyah pada puasa yang tidak mampu dilakukan itu. Kita dah sebut definisi apa maksud puasa. Mesti ada 3 benda. Tahan diri daripada perkara batal puasa. Bermula terbit fajar subuh sampai maghrib sahaja. Dan disertakan dengan niat. Kita dah sebut juga definisi Ramadan. Batu kerikil, batu yang dipanah teriknya matahari, maka terbakar kaki kalau kita pijak. Ia membawa maksud orang puasa dibakar dosa-dosanya. Kita dah sebut dalil pensyariatan. Nas Al-Quran padanya. Dari segi sirah pun kita sebut begitu juga. Dan kita dah tutup tadi dengan syarat-syarat. Siapa yang wajib puasa? Kita dah sebut 3 ya. Islam, akil balik, dan mampu dia nak mengerjakan puasa itu. Kalau tak mampu, tidak wajib, tidak cukup syarat dia berpuasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kuliah puasa kita ni akan disambung. Akan disambung siri berikutnya. Siri berikutnya. Dengan harapan saya dan sahabat-sahabat sekalian dapat faham dengan betul-betul berkenaan puasa yang kita nak buat ni akan datang, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Alhamdulillah kita dapat bersiaran pada petang ini. Malam karang kita tengok keadaan dulu. Sebab line kami di Bangi tak berapa nak clear. Itu yang saya datang di sini untuk cari line, nak ambil berkat ilmu, nak ambil berkat doa tuan-tuan, supaya mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah hendaknya kepada kita. Mudah-mudahan selamat berkat. Boleh tengok di belakang, adanya kerbau, ada bangau, ada tasik. Kita nak suasana tu seronok belajar ya. Lebih-lebih lagi fiqh tentang ibadat puasa yang akan kita jalani lebih kurang 8 hari sahaja lagi. Saya mendoakan selamat berkat hendaknya kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bertemu lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.